Boleh dengar tak? Hello, boleh dengar tak? Boleh dengar, thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni cikgu share dengan awak berkaitan dengan algebra. Okey, yang soalan yang masuk bahagian A. So cikgu teruskan je, cikgu tak nak tunggu lagi sebab dah ada 55 orang join, alhamdulillah. Okey, so pagi ni kita terus pada soalan yang cikgu-cikgu semua dah bagi pada awak semua. Kalau tak faham, tanya terus So kita mula dengan soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Kembangkan. Ni bahagian A. Kalau bahagian A ni memang soalan objektif lah 20 soalan. Cuma dalam kertas ni cikgu tak buat lah 20 soalan. Kalau rasa cikgu rasa perlulah boleh off, boleh tolong off kamera dan jangan lupa tolong masukkan key in kehadiran awak join kelas ni, tolong key in sebab ni laporan kena hantar. Maksudnya cikgu kena tahulah berapa ramai ada kelas cikgu join. So mohon sangat-sangat anak-anak tingkatan 3 tolong join. Okay, sebab kita tak sempat nak ulang kaji lepas ni. So bila cikgu buat kelas online ni sekadar untuk ulang kaji. Tajuk baru insyaAllah kita buat kat sekolah. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni kembangkan A, B. Okay, dengan B tambah 4A. So cara nak buat dia darab je. Okay, darab je. Darab A darab B. Cikgu tukar point. Okay, A darab B. So A, B. Allah, sekejap cikgu tukar. Aduh. Okay, semula A darab B. Kenapa tak boleh tulis salah? Kenapa tak boleh tulis? Sekejap problem dengan pen cikgu ni kejap Okay, boleh dah. Okay. So ya Allah, aku. Pejam. Sekejap Apa yang menyebabkan sangkut? Okey. A darab ya Allah, pen ni. Sekejap pen cikgu ni ada problem Sekejap. Satu. Tak boleh. Pen. Pen jangan meragam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alah, tak boleh lah. Dia tak nampak sekejap. Ke meja ni. Sekejap. Sekejap. Sorry. Sekejap. Oi. Okey. Okey, dapat. Okey. A darab B. A, B. Sebab B tu B darab B kan. So B kuasa 2. Okey. Lepas tu A tambah ni kekalkan.
tambah AB darab 4A. So 4 tu tak ada kaitan apa-apa. Dia jarak letak je 4. So A darab A kuasa 2 dan B. Okay, cikgu ulang. AB darab dengan B. AB darab dengan 4A. So AB kuasa 2 tambah 4A kuasa 2 B. So jawapan dia B. Kalau awak dah buat, awak cek berapa awak yang betul. Okey, untuk faktorkan. Faktorkan ni ada banyak kaedah. Kalau masa awak belajar, nombor 2 masa awak belajar. Sekejap Sekejap cikgu buat sampai nombor 3 Nanti cikgu Azira sambung. Okey, cikgu buat sampai nombor 3. Okey, so nombor 2 ni ada banyak kaedah. Kaedah dia awak boleh buat cara pembahagian berulang. Ni pembahagian berulang Ni pembahagian berulang macam ni. Okey. Negatif 4. Ni pembahagian berulang. Okey. So pembahagian berulang ni tu cara paling baik lah untuk awak buat. Sebenarnya kalau dah mahir baru tengok negatif 4, negatif 16. Okey. Ungkapan ni dua-dua boleh dibahagi dengan negatif 4. Okey, cikgu tunjuk kaedah yang pertama dulu. Kaedah pembahagian berulang. Okey. So, negatif 16 R S tolak 4 ST. Okey. So, kita bahagi dengan nombor dulu. Letak negatif 4 dekat luar. Okey. So, negatif 4 darab berapa dapat negatif 16? So, dapat darab 4. Negatif 4 darab 4 dapat negatif 16. Turunkan yang lain, RS ni. Okey. Negatif 4 darab berapa? Negatif 4 darab 1. Tapi betul tak cikgu letak ni tambah 1? Tolak 1. Negatif darab negatif jadi positif kan? So sini kena tambah. Okey. So turunkan ST. Okey, cikgu tanya, perlu tak tulis 1? Tak perlu kan? Okey, tak perlu kan? So kalau tak perlu nanti cikgu buat negatif 1 ni. So sebenarnya dekat sini awak nampak ada R, ada S. Kat sini ada S, ada T. So maksudnya kita boleh bahagi juga dengan S pula. Letak S kat luar. Okay. So S 4R tak boleh bahagi dengan ini S je. So S darab 1 S. Habislah. Okay, maksudnya S darab 4R jadi 4RS. Okay, cikgu ulang. S darab 4R akan jadi 4RS. Dapat kan? So yang ni pula. S dengan T turunkan tambah. So dapatlah S darab dengan T. Okay. S darab dengan T jadi ST. S darab dengan T. So jadi ST. So bila awak dapat yang ni, awak nampak. Awak kena faktorkan ini darab dengan yang ini. Kalau kita tulis secara elok, kita nampak negatif 4S. Cari yang jawapan negatif 4S. Okay. Inilah. Negatif 4S darab 4A tambah T. Okay. Ni cara pembahagian berulang. Dalam nanti boleh ulang lagi tengok sebab kita punya kelas ni dirakam, so awak boleh ulang nanti. Okey, cikgu ulang sekali lagi, ni namanya kaedah pembahagian berulang. Okey, kita boleh buat pemfaktoran ataupun JSTK, FSTB boleh guna yang ni. Yang pertama sekali untuk pembahagian berulang ni tengok nombor dulu. Nombor dulu. Okey. Cikgu ulang nombor dulu. Yang 16 ni. Okey. Dengan 4 ni. Fikir apakah faktor sepunya bagi 4 dan 16. Okey. So dapat jawapan yang ni. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga pun sama. Faktorkan juga. Awak fikir 24 dengan 12. Boleh bahagi dengan berapa? Nombor je. Sebab dalam ni ada M. Dalam ni tak ada M. So maksudnya lagi mudah lah. Boleh buat cara pembahagian berulang juga. Tapi lagi mudah
letak dekat luar macam ni pun boleh lagi cepat. Sebab ni soal objektif kan. 12 darab berapa? 24. 12 darab 2. Okey. M kekalkan. Tolak kekalkan. Sebab yang ni kita tak buat apa-apa sign lambang negatif atau positif kat depan. So 12 darab berapa? 12. 12 darab 1. Mudah kan? Telefon. Okay, sekejap eh. Okey, sementara tunggu Cikgu Azida setting tu, yang belum buat lagi cuba jawab. Ataupun, okey, tengok balik yang cikgu tunjuk tadi. Ada 3 bahagian tu. Yang pertama, uh, kembangkan. Yang kedua, faktorkan. Tu basic paling penting dalam algebra. Okey.
Jangan lupa key in kedatangan. Okey ke? Okey, cikgu sambung sebab Cikgu Azira ada teknikal. Okey, soalan nombor 4. Sama juga. Yang nombor 1 kembangkan, nombor 2, nombor 3, nombor 4 fakturkan. Boleh guna kaedah berulang, pembahagian berulang tadi. Tapi kalau nak guna sekejap anak saya pun kena tengah kelas online, jadi saya punya suara dah masuk dalam grup dia. Okey. Dalam soalan nombor 4, tengok nombor dulu. Okey, kita tengok nombor dulu. Dalam ni ada 3, okey. Ada 12, ada negatif 6. Semua tu boleh dibahagi dengan 3. Ataupun 3, 12, 6 ni adalah sebahagian daripada gandaan 3. So, kalau nak buat kaedah pembahagian berulang, okey, kalau nak buat kaedah pembahagian berulang, so tengok yang pertama, cikgu padam yang atas tadi Okey, kalau soalan ni buat kaedah pembahagian berulang. Negatif 6 AB tolak 12 AC tambah 3 AD. Okey. Kalau murid-murid tengok dalam ni ada A, ada A, ada A. Tadi cikgu sebut pasal 3. So kalau tengok dekat jawapan dah bagi clue dah. Negatif 3A, 3A, 3A. Dia antara dua. Buat kaedah pembahagian berulang ataupun daripada soalan. Okey? Cikgu tunjuk kaedah pembahagian berulang dulu. Katalah kita buat keluarkan 3 je. Okey. Katalah kita keluarkan 3 je. So 3 darab berapa? Negatif 6. 3 darab negatif 2. Turunkan A ni. Okey? Turunkan A, B. 3 darab berapa? Negatif 12. 3 darab negatif 4. So AC. Tambah dengan 3 darab berapa? 3. 1. Tak payah tulis. So AD. Okey, yang berikutnya kita nampak ada A, ada A, ada A. So letak dekat luar ni A. Ni 2 So negatif 2. A kita dah buat kat sini. Jadi tinggal B.
So tolak 4. A dah ada kat sini. Tinggal C. Tambah A dah ada kat sini. Tinggal D. Okay. Kita cek jawapan. Ada tak 3A? Okay. 3A ada 2. Yang ni dengan yang ni. So dalam kurungan ni ada tak tolak 2B, tolak 4C tambah D. Ni tolak 2B, tolak 4C, tolak D. Dia nak 4 tambah So yang ni tolak, tambah, tambah. So maksudnya dua-dua jawapan ni bukanlah. Okay. So kalau kita letak dekat sini tolak dekat depan. Okay, cikgu ulang. Kalau kita letak kat sini tolak kat depan. Bermaksud yang dalam ni semua jadi tambah. Yang ini jadi tolak. Okay. Tu salah satu cara lah. Tapi untuk soalan yang macam ni, cikgu nasihatkan awak, paling mudah awak darab. Darab yang setiap satu dalam kurungan ni. Okay. Darab yang luar ataupun ayat dia, pasangan bagi faktor adalah kembangkan. Okay. Pasangan bagi faktor adalah kembangkan. Okay. Pasangan bagi faktor adalah kembangkan. Kalau yang ni, darab ni, tadi 2 ni sebab cikgu dah sebut salah kan. So kita buat fokus terus yang ni. Negatif 3. Okay. Jadi negatif 6 AB. Negatif 3A darab ni. Negatif 3. Sorry. Okay. Negatif 3 dan 4. Negatif 12 AC. Lepas tu, negatif darab dengan negatif. Positif. Okay. Positif berapa? Negatif 3. Negatif darab negatif. 3 juga kekal. So, AD. Samalah dengan soalan dia. Negatif 6 AB. Tolak yang ni. Okay. Cikgu padam semua ni. Okay. Cikgu padam Cikgu padam semua ni. Sebab untuk soalan ni, kalau tanya cikgu untuk soalan ni, paling mudah kita cek dekat jawapan. Okay. Panduan dia yang pertama. Okay. Cikgu ulang untuk soalan nombor 4 ni. Okay. Awak tengok yang ni tolak. Yang ni tolak. Ni tolak. Ni tambah. Jadi dalam kurungan ni, yang pertama lah clue dia. Dalam kurungan ni mesti ada 2 tanda ataupun tanda operasi yang sama, satu yang berbeza. Okay. So yang ni 3-3 tolak. Confirm dah yang ni salah. Yang kedua sebab depan ni, dia punya ni hampir sama. Okay. So tengok. Yang ni 2 sama. Okay. Boleh jadi jawapan dia. Seandainya cara macam tu lah awak fikir. Yang ni depan ni kalau tak ada apa positif lah. Ni positif, ni negatif. Ini negatif, ni kalau yang ni negatif, cikgu ulang kalau yang ni negatif, yang ni depan ni mesti negatif. Dia mesti sama sebab dekat soalan dia macam tu. Okay. So kalau yang ni, awak tengok darab ni. So negatif 6 AB. Darab yang ni. Tolak dengan tambah. Tolak. 3 dengan 4. 12. Okay. AC. Yang ni dengan yang ni. Tolak dengan tolak. Tambah. 3 AD. So jawapan dia. Sebab cikgu dah bagi tahu tadi kan jawapan yang ni. Okay. Kalau hari ni boleh faham yang ni, cari soalan yang hampir sama macam ni, cuba ulang balik buat. Okay, untuk soalan yang macam ni. Sebenarnya ada yang dah pandai buat, cuma cara paling cepat awak nak jawab macam mana. Okay, antara ungkapan berikut yang mana sama dengan, maksudnya yang ni, soalan yang ni sama dengan yang mana. Yang pertama, bila pecahan, tak kiralah pecahan tu algebra ke apa ke, ingat, bila pecahan, ada 2 sebutan. Sebutan yang pertama, sebutan yang kedua. Bila kita nak selesaikan pecahan, samakan denominator dia. Penyebut dia samakan. Ni.
So nak samakan paling mudah awak darab je dua ni. So bila darab dua ni dia akan jadi 3 darab 5. Bawah dia 15P. Okay. Yang ni 3P. Yang ni pun 3P. So paling mudah lah cek dulu. Okay. Tapi tak mustahil jawapan A dan jawapan B betul juga. Sebab mungkin lepas dah selesaikan dapat, dipermudahkan dapat 3P. Okay, kita cuba. So bila yang ni, okay, bila yang ni darab dengan 5P. Yang sebelah sini darab dengan 3. So ini jadi negatif 4P darab dengan 5P. Okay. Negatif 4 darab 5, negatif 20. P darab P, P kuasa 2. Okay. So yang ni dah jadi yang ni dah jadi negatif 20P kuasa 2. Yang bawah ni tadi kita dah darab 15P. Okay. So yang ni pula 2Q darab 3. 2 darab 3, 6. Okay. Q. Dekat tengah ni sama. Tambah. Cuma kita cek jawapan dia. Okay. Cek jawapan dia. Yang lepas kita dapat ni kita cek jawapan dia. Cek jawapan dia. Okay. Dua ni je. Ni dengan ni. Tetapi yang ni tolak. So dapat jawapan dia C. Ada soalan yang kita boleh buat cara terbalik. Daripada jawapan, kita cek dengan soalan. Boleh juga macam tu. Okay, soalan nombor 6. Soalan nombor 6, ini tajuk rumus tingkatan 2. Okay, soalan nombor 6 ni tajuk rumus tingkatan 2. Dia tanya K. Maksud dia, soalan dia tanya, K ni sama dengan apa? Dekat sebelah kanan ni kena ada H, okay, dan nombor lain lah. So kita nampak dekat sini, kalau macam ni, cikgu buat, okay. K kuasa 2 tambah 6. Terbalikkan pun tak apa, tak ada masalah. Jadi H kuasa 2. Kita nak K sahaja. K kuasa 2 sama dengan H kuasa 2 tolak 6. Jadi, bila nak pasangan dia, okay, kalau tengok awak belajar algebra, kiri dengan kanan, pasangan dia. Kalau tambah dengan tolak. Kalau darab dengan bahagi. Kalau kuasa 2. Okay. Kalau kuasa 2 dengan punca kuasa 2. So yang ni jadi K sama dengan punca kuasa 2. H kuasa 2 tolak 6. So dah dapatlah jawapan dia. Okay. Dah dapatlah jawapan dia. Okay. Soalan nombor 7. Cikgu contoh banyak pada sekejap. Soalan nombor 7. Okay, faktorkan. Okay, faktorkan ni selalunya murid silap. Dia faham senaraikan faktor-faktor ni selalunya murid silap. Dia faham faktorkan macam ni. H kuasa 2 tolak 4H. Dia fahamkan macam tadilah. Buat macam tu. H tolak 4. Okay. Ini arahan dia faktorkan. Sekarang arahan dia senaraikan semua faktor lah. Okay. Maksudnya apa yang boleh dapat kalau kita cari faktor bagi yang ni. Contoh dia. Contoh cikgu cakap faktor bagi 6. Okay. Faktor bagi 6. 6 sama dengan 1 darab 6. 6 juga sama dengan 2 darab 3. Okay. So, faktor bagi 6 adalah 1, 2, 3 dan 6. Sama juga dengan yang ni. Okay. Memang awak boleh buat macam ni. Boleh buat macam ni. Jawapan dia memang salah satu dia yang ni, satu lagi yang ni. Tapi, okay,
Tapi ungkapan ni juga boleh dibahagi dengan satu dan boleh dibahagi dengan ungkapan itu sendiri. Okey? Cikgu ulang. Soalan ni ramai yang akan salah, dia akan jawab yang ni. Ramai yang akan jawab yang ni. Sedangkan yang ini boleh dibahagi dengan satu. Satu adalah faktor bagi semua. Dan satu lagi, dia juga boleh dibahagi dengan diri dia sendiri. So jawapan dia D. Okey? Contoh lagi satu cikgu bagi. Nak huraikan apa yang berkaitan hampir sama dengan soalan nombor 7. Katalah cikgu bagi A, B. Okay. So A, B ni sama dengan A darab B. Boleh juga 1 darab A, B. Jadi faktor dia 1, A, B dan AB. Jelas Okay, next page. Okay. Ini bahagian B. Tadi bahagian A, 7 je. Sebab kita ada 1 jam setengah je. Besok kita buat soalan bahagian C. Okay. Ni antara soalan yang kami ambil. Okay. Daripada soalan PT3 sebenar. Okay. So soalan PT3 sebenar dalam tajuk algebra ada banyak yang dia boleh tanya. Okay. Ni dia tanya, yang pertama tolong tengok arahan. Dia suruh bulat. Okay, dia suruh bulat. Bukan tik, bukan garis. Bila dia suruh bulat, kena bulat. Okay, dia nak lagi satu, 3 sebutan. Dan tengok markah. Dia nak 3 sebutan. Algebra yang mempunyai 3 sebutan. Markah dia 1. Bila markah 1, jawapan dia mesti 1 saja. Yang ini, okay, kalau ramai ingat balik, pemisah antara sebutan adalah tambah dengan tolak. Operasi tambah dengan tolak. Ni 1 sebutan, ni 2 sebutan, ni 3 sebutan. So ni lah jawapan dia. Tapi tak boleh lah bila jawab bulat macam ni. Okay, jawab kena bulat lah jawapan dia. Bulat lah jawapan dia. Dia suruh bulat. Yang ni pula, okay, kalau yang ni HKM. Ini maksud dia 3 pemboleh ubah. Yang ni 2 sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua. Okay. Sebutan pertama ada 2 pemboleh ubah. Sebutan kedua ada 1 pemboleh ubah. Yang ni lebih kepada pemboleh ubah. Okay. 3 sebutan. Sebutan tu dipisahkan oleh tanda tambah atau tolak. Okay. Cikgu bagi satu lagi contoh. Negatif 6A tambah 2B. Kalau macam ni, 2 sebutan. 1, 2. Berapa pemboleh ubah? 2 juga. A dengan B. Tu ada beza dia. Okay, soalan yang kedua. Bulatkan sebutan serupa. Sebutan serupa. Yang pertama, fokus pada pemboleh ubah. Pemboleh ubahnya adalah P. So, fokus. Yang mana ada P sahaja. Tak boleh ada P kuasa 2, tak boleh ada per P, tak boleh ada huruf lain. Dia mesti, nombor tu mesti P sahaja. Tak kisah nombor tu pecahan boleh, perpuluhan boleh, asalkan P sahaja. Okey, kalau yang ni tak betul sebab ada PQ. Yang ni tak betul sebab ada kuasa 2. Yang ni tak betul sebab per P. Kalau dalam tingkatan 3 kita belajar per P ni maksudnya P kuasa negatif 1. So, ini jawapan dia. Okay. Bila nak jawab, tolong fokus. Markahnya 1. Bila markah 1, jawapan 1 sahaja. Okay. Jawapan 1 sahaja. Katalah cikgu bagi lagi contoh yang sama dengan 15P ni. Okay. Yang sama dengan 15P ni. Boleh jadi 0.2P. Ni sama. Okay. P sahaja. P per 3. Boleh je? Okey? Tak ada masalah. Sama juga. Dia yang penting dia ni P saja. Okey? P saja. Okey, soalan yang ketiga. Dia suruh padankan. Okey, bila padankan, bila jawab periksa, ni memang padankan, jawab periksa. Tolonglah guna pembaris elok-elok. Okey, cikgu memang tak gunalah. Awak nanti kena guna. Okey, yang pertama.
Kalau yang ni, dua macam ni, kalau tanya cikgu, paling mudah yang mana tengok? Okey, paling mudah yang mana tengok? Okey, yang pertama yang ni. Kalau ni yang bawah lah. Okey, yang bawah. Clue dia sama je. Kalau ini darab ni sama, dia akan jadi 4P kuasa 2. Yang ni pun sama, dia akan jadi 4P kuasa 2. Kalau awak tengok yang belakang pun sama. Yang ni darab ni. Tapi tambah darab tolak. So dia akan jadi, yang ni dia akan jadi tolak 1. Yang ni tolak darab tolak. Dia akan jadi tambah 1. Tak perlu nak kira sampai habis. Okey? Tak perlu nak kira sampai habis. So dapatlah. Yang ni tolak. So ini pergi kat sini. Yang ni pergi kat sini. Kalau yang mahir. Okey. Kalau yang mahir. Okey. Awak akan nampak. Ini adalah yang kita dah belajar. A tambah B. A tolak B. So dia akan jadi. A kuasa 2. Tolak B kuasa 2. Yang dah mahir lah dapat 1 jawapan dia. Sebab ni soalan ni tak menjerat awak. Memang salah satu jawapan dia. Okey. Kecuali dia buat kotak lagi 1. Tu memang malang lah. Okey, soalan nombor 2. Benar atau palsu? Okey. Benar atau palsu? Sama juga. Bulatkan. Kebanyakan pelajar bila diberi arahan bulatkan, dia nak garis. Okey, dia nak garis juga. Arahan bagi betul-betul, bulatkan. So tengok dia tanya, betul tak yang ni? Satu-satu kena check lah. Okey, satu-satu kena check. Negatif 2 darab 3. Negatif, ni positif. So jawapan dia positif. Betul ke salah? So salah. Terus je. Okey, lepas tu. Okey, yang ni pula. Okey, ini darab ni. 9P kuasa 2 betul. Ataupun ingat balik yang atas tadi. A tambah B, A tolak B. So jadi yang ni. Kalau tak dapat juga, satu-satulah. Yang ni darab ni, dapat ni. Betul. Okey. Lepas tu, yang ni darab ni. Jadi tolak 3PQ. Cikgu buat kat sebelah Senang sikit. Hura jadi dah. Okey, yang ni cikgu nak ulang je. Memang soalan ni simple. Nak ulang je. Okey. Ini darab ni. Ni darab ni. 9P kuasa 2. Okey. Ini dah belajar pula. Okey. 9 darab ni. Depan ni tambah. Ni tolak. So jadi tolak. 3PQ. Okey. Bawah pula. Ini darab ni. Tambah 3PQ. Okey. Ini darab ni. Tambah dengan tolak. So tolak. Q darab Q. Q kuasa 2. Okey. Tengok. Tolak 3P tambah. Tolak 3PQ tambah 3PQ. Ini like term. Sebutan serupa. Dia ada P, dia ada Q. Dia ada P, dia ada Q. So tolak dengan tambah habislah. Kalau potong. Tinggallah jawapan yang ni. So ni benar. Okay. Yang ni pula. Tambah dengan tolak. Okay. M darab M. Betul. Okey. Ni yang tengah. M darab. Jadi tolak 3M. Ni. Tambah 4M. Okey. Yang ni. 4 darab 3. Tambah dengan tolak. So dapat ni betul. Yang tengah ni. Sebutan serupa. Negatif 3M tambah 4M. Okey. Yang ni. Ada 4 biji apple. Makan 3 biji. So tinggal 1 je M. So betul lah jawapan dia. M kuasa 2. So ni benar. Okey. Yang bawah. Jangan bila
kadang-kadang pelajar ni palsu, ni benar-benar. Oh, tembak je palsu. Kalau rezeki betul, tak apa. So, check balik sekarang. Ini, okey. Kita belajar dalam kelas A tambah B. Kuasa 2. Okey. So, awak dapat A kuasa 2 tambah 2 A. B tambah B kuasa 2. Okey. Kalau kat sini tolak, sini jadi tolak. Kalau boleh, awak boleh ingat benda ni. Sebab kalau nak tulis balik, A tambah B darab A tambah B. Sebenarnya yang ni dia akan jadi macam ni lah. Okey. A tambah B. Jalan pula sekali ni. Tulis kat atas A tambah B darab A tambah B. Panjang awak nak buat macam ni. So, cikgu ajar awak cara mudah. Okey. Cara mudah. Okey, yang pertama. A kuasa 2. So, tulis A kuasa 2. 2 darab A darab B. So, 2AB. Sebab depan ni tambah, sini tambah. Okey. Lepas tu, ni ada tambah B kuasa 2. Okey, beres yang tu. Kita buat contoh untuk yang ni. Kita fokus kat yang ni. Okey, kita fokus yang ni. Sebab awak akan guna banyak benda ni. Okey. Banyak benda ni. Okey. Yang pertama. A kuasa 2. So, H kuasa 2. H kuasa 2. Sebab dekat sini tolak, tolak. 2 darab H darab 3K. Tulis. 2 darab H darab 3K. Okey. Lepas tu yang ni pula. Okey. Hujung dia tetap tambah. Tambah 3K. Letak dalam kurungan sebab kita nak buat kuasa 2. So, jadi jawapan akhir dia H kuasa 2. Tolak 2 darab 3. Tolak 6. H darab K. HK. Okey. H darab K. HK. 3 kuasa 2. 9. K kuasa 2. K kuasa 2. Tapi sini kena jadi tambah. Tengok dekat jawapan dia. Tolak kan? So, jawapan dia palsu. Boleh? Okey. Cikgu ulang. Kalau contoh dia 2X tolak Y. Tambahlah. Buat tambah pula. Kuasa 2. Okey. So, senang je. 2 kuasa 2, 4. X kuasa 2, X kuasa 2. Okey. Sebab ni tambah. 2 darab 2X, 4X. 4X darab Y. 2 darab 2, 4X. 4X darab Y, 4XY. Yang ni Y kuasa 2. Tambah Y kuasa 2. Cepat je. Okey. Okey. Muka surat yang terakhir. Okey. Muka surat yang terakhir. Okey. Ni antara bahagian yang kadang-kadang awak jawab betul. Tapi awak tanda salah atau terlebih. Terkurang tak apa. Kurang tak apa. Cuma markah tak penuh lah. Kalau markah dia 4, so awak kena tanda 4 dalam ni. Dia tanya apakah faktor bagi 7RS. Tadi kita dah belajar kan. Kalau faktor bagi 3A, so 1 darab 3A. Yang kedua 3 darab A. So faktor dia adalah 1, 3A, 3A. So faktor yang ni pula. Okay. Ataupun ayat kampung. Yang ni boleh dibahagi dengan apa tanpa baki. Okay. Yang pertama, kita buang dulu yang tak ada kaitan dengan dia. Okay. Yang tak ada kaitan dia, yang ni lah. Ni ada P. Kita tak nak lah. Dalam ni tak ada P. Okay. So ni pun ada P, tak nak. Okay. So ada R kuasa 2. Dalam soalan, ada R kuasa 2. So dalam ni, tak nak. Ni cara cikgu jawab. Awak jangan main pangkas dalam pointer macam ni. Okay. Ni nak tunjuk dengan awak cara awak nak dapat jawapan. Okay. Lepas tu 14. Dia 7 je tak nak. So maksudnya 4 ni. 1, 2, 3, 4 ni dah tak ada kaitan dengan jawapan. So kita cari yang ada kaitan dengan jawapan. 7 ya. Sebab
Kalau awak buat faktor dia 7RS. Okay. Tujuh RS dia sama dengan 1 darab 7RS. Yang kedua, 7 boleh darab dengan RS. Cikgu tulis yang ni dulu. So, awak nampak 7 ni je. Sebab ni faktor dia. Lepas tu, RS. Okay. Ni RS. So, ni je. Dah 2. Ni 7RS. Dah 3. So, satu lagi. 3 ni tak mungkin lah. Sebab tak ada kaitan. 3 nak darab apa. Okay. So, 1, 2, 3. Ada satu lagi jawapan dia. Yang tak ada tanda ni, tinggal ni je. Okay. Maksudnya, kalau 7RS ni ada lagi faktor lain lagi. Kalau cikgu sambung kat bawah. Okay. Faktor dia lagi 7R darab S. 7S darab R. Ada banyak lagi. Patutnya kalau 3 macam ni, dia ada 8 faktor dia. Okay. Okey, yang ni. Sama juga. Hari ni kita lebih kepada belajar faktor je. Besok soalan panjang. Okey. Besok soalan panjang. Yang soalan panjang tu kena prepare untuk macam mana nak dapat clue daripada soalan. Okey. Ni dia suruh isi je petak kosong dengan nombor yang sesuai. Yang ni, okey. Untuk soalan yang ni, soalan nombor 4 ni, kalau dua kotak yang atas ni, okey, dua kotak yang atas ni salah, automatik yang bawah ni tak dapat jawapan. Walaupun betul, tak dapat markah. Walaupun dua ni betul. Cikgu ulang. Kalau yang atas ni, kotak yang baris kedua ni salah, katalah kat sini salah. Okey, yang ni betul. Dapatlah satu markah. Tapi kat bawah ni, yang berkait dengan kotak ni, walaupun betul, tak dapat markah. Yang berkait dengan kotak ni, kalau ada kaitan tak ada masalah apa, boleh dapat markah. Kadang-kadang yang ni pun tak dapat markah. Okey, kena tengok betul-betul Kena tengok betul-betul. Nampak mudah tapi kadang-kadang kenapa awak tak dapat markah penuh. Okey. Yang pertama. Ini tak ada masalah. Dia buka kurungan je. So yang ni. Yang ni. Negatif 3 darab 2P. Cikgu tulis kat tepi so tulisan cikgu gemuk. Negatif 3 darab 2P tolak 4Q. Okey. So sama dengan apa? Ini darab ni. Tolak 6P. Ini darab ni. Tolak dengan tolak tambah. Rezeki awak baik dia dah sediakan. 3 darab 4, 12. 12Q. Dia dah sediakan tambah. So letak je lah. Dekat sini 6P. Okay, dekat sini 12Q. Kalau awak letak tolak, dah confirm dah salah. Mana boleh tolak dengan tolak, dah jadi tambah. So, ingat, ni saja letak, ni saja letak. Okay? So, nampak. Dalam ni, sebutan serupa ni penting. Sebutan serupa. Ini P, ini pun P. Okay? Ini P, ini pun P. So, P tolak 6P. So, jadi negatif 5P. Letak kat sini. Negatif 5P. Yang ni Q. Ni Q. Ni pun Q. So, cikgu tulis balik kat sini. Negatif 5Q tambah 12Q. Okay. Hutang RM5, ada duit RM12. So, kita positif. So, jadi 7Q. Dia dah letak kat sini. So, 7Q. Kalau ni betul, 1 markah, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 4 markah. Okay? Okay, soalan ni. Perkali, koefisien. Perkali. Kalau cikgu bagi X tam X, Y. Okay? Senang je. Kalau X, Y ni, kalau cikgu tutup X, okay? Cikgu tutup X, so perkali bagi X adalah Y. Okay? Kita tutup. Yang mana yang kita nak tutup? Yang ni. Okay? Cikgu tulis besar-besar. Negatif 2M N kuasa 2.
Sekarang dia bagi N kuasa 2. So kalau awak potong N kuasa 2, yang tinggal yang ni. So jawapan untuk yang ni adalah negatif 2M. Okay. Kalau yang ni pula. Yang ni pula. Okay. So negatif 2MN kuasa 2. Kita potong. Ni potong. N kuasa 2 potong. So jawapan dia M. Okay. Okay. Negatif 2MN kuasa 2. Untuk yang ni. Okay. Untuk yang ni. N kuasa 2 ni sama dengan negatif 2M N. N. Ada 2 N tu. Okay. So yang ni sama. N darab N. N kuasa 2. So kita potong M dengan N. So terus jawapan dia yang ni. Jawapan dia negatif 2N. Sekarang dia nak 2M saja. Okay. Potong 2M. So jawapan dia yang ni dan negatif. So letaklah sama dengan negatif N kuasa 2. 4 markah. 1, 2, 3, 4. Okay. Habis. So kalau tengok bawah tajuk algebra. Okay. Sebelum nak habis, bawah tajuk algebra yang pertama, yang penting kembangkan. Okay. Kembangkan yang ni. 3 darab 2A tolak B. Katalah macam ni. So akan jadi ini 6A. So ini sebab ni tolak 3B. Ini kembangkan. Kalau faktorkan daripada bentuk ni jadi bentuk ni. Ni faktorkan. Okay. Ni faktorkan. So pasangan dia kembang dengan faktor. Okay. Untuk soalan untuk soalan algebra, dia boleh bagi macam-macam soalan. Okay, macam-macam soalan. Kalau soalan, sekejap Cikgu Padam Kalau soalan cikgu ulang untuk pemfaktoran tadi. Okay. Kalau soalan pemfaktoran, murid paling lemah pemfaktoran. Okay. Katalah cikgu bagi yang ni. 5, sorry. X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Okey. Untuk yang ni soalan dia faktorkan. Yang pertama. Tengok yang tengah kalau nombor genap. Tengok yang belakang kalau kuasa 2 sempurna. Cikgu ulang. Kalau kuasa 2 sempurna. Dia ada banyak kategori untuk permudahkan pemfaktoran. Jawapan dia awak nak buat kat sini. Jadi apa? Memanglah awak dapat ni X darab X ni. Tapi kalau yang ni kuasa 2 sempurna. Kalau yang ni nombor genap. Dia ada kategori Kalau yang ni nombor genap. So paling mudah kita. Okay. Paling mudah dah keluar semua dah. Okay. Paling mudah ni dalam buku teks form 3 lama dulu ada Okay. Sama dengan ya Allah. Okay. Ni X kuasa 2. Yang ni kita pecah 2. Tambah 2X tambah 2X tambah 4 ni. Okay. Sama dengan 2 kuasa 2. Tapi boleh je tulis 4 macam ni. Okay. Yang ni satu geng. Yang ni satu geng. Faktorkan. Okay. Faktorkan. So, kalau faktorkan yang ni keluarkan X. X dalam ni jadi X tambah 2. Okay. Yang ni pula. Okay. Yang ni faktorkan keluarkan 2. So, 2 dalam ni X tambah 2. Sebab ni tambah, kat sini tambah. Okay. So, faktorkan dia jadi apa? Ni sama. Tulis kat sini. X tambah 2. Ni cantum dengan ni. So, X tambah 2 juga. Dapatlah jawapan dia. X tambah 2 kuasa
2. Okey. Untuk kes macam ni, cikgu ulang. Nombor yang belakang mesti kuasa 2 sempurna. Nombor yang tengah mesti nombor genap. Okey. Nombor yang hujung ni pun kuasa 2 sempurna sebab dia depan ni 1. Dia ada kategori dia. Okey. Ni kita nak buat fokus lebih kepada ni esok lah. Okey. Ada tak sesiapa nak tanya apa? Boleh buka suara, boleh tanya. Senyap sunyi je. Faham ni? Okey, ada tak nak tanya apa-apa? Okey. Esok kita akan buat kertas yang cikgu bagi yang bahagian 2 Kertas bahagian 2. Okey. Kertas bahagian 2. Boleh kot mula sikit hari ni boleh? Sebab ada lagi jam saya. Ada lagi hampir setengah jam laju cikgu mengajar. Okey? Boleh mula sikit hari ni Di mana nak cari? Aduh. Sekejap Okey, cikgu share soalan algebra yang pernah ada dalam soalan PT3 Soalan algebra dalam PT3. Algebra tingkatan 1. Okey. Algebra. Empat. Okey, soalan algebra tingkatan 1. Okey, antara soalan 54. Okey. Kalau diberi 5 Allahuakbar. Okey, kalau diberi soalan dia, beza antara dalam soalan bahagian B, dia boleh bahagi soalan ayat panjang, tapi awak kena tulis ungkapan algebra. Okey, macam ni. Kalau macam ni, A. Okey, 3A. 4X. 5Y. Okey, yang ni satu-satu ni sebutan. Okey, sebutan algebra. Mula-mula awak belajar yang tu. Sebutan algebra. Kata cikgu tulis A tolak 2X tambah 3. Ada berapa sebutan? 1, 2, 3. 3 sebutan. Okey. Kalau diberi, dia suruh, untuk soalan esok, disuruh kita tulis ungkapan algebra dari satu ayat. Contoh dia, beza antara 9 dan Y. Okey, ayat panjang. Beza antara X dan 9. So awak nak tulis ni, soalan ni ayat panjang. So awak nak tulis, dia kata tulis satu ungkapan algebra. So beza keyword dia untuk tolak. Beza untuk tolak. So awak boleh tulis X tolak 9. Okay, kena tengok betul-betul. Katalah dia kata kuasa 2. Tu soalan esok kan. Kuasa 2 bagi 4 kemudian dibahagi dengan HK. Okey. Kuasa 2 bagi 4. Okey. Kuasa 2 bagi 4. Kemudian ni soalan esok
Kemudian dibahagi dengan HK. Dengan HK. So yang pertama, kuasa 2 bagi 4. Maksud dia 4 kuasa 2. Okey, 4 kuasa 2. Kemudian dibahagi dengan HK. Awak boleh tulis macam ni pun boleh. HK. Atau, ni satu sebutan. Okey, boleh tulis macam ni. 4 kuasa 2 bahagi HK. Dua-dua diterima. Okey, ni nak tulis ungkapan. Dalam soalan algebra ada banyak kategori. Kategori soalan. Okey. Ada banyak kategori soalan. Antaranya adalah permudahkan. Okey. Antaranya permudahkan. Soalan permudahkan. Okey. Soalan permudahkan. Contoh. Soalan permudahkan. Ni keyword dia. Permudahkan. Contoh dia. 6x kuasa 2y. Okey. Bahagi dengan 2xy. Soalan dia bagi macam ni. Okey. Soalan dia bagi macam ni. So kalau nak permudahkan, paling mudah sekali. Bentuk macam ni, kita tukar. Okey, kita tukar. Kita tulis jadi macam ni. 6 darab X darab X sebab X kuasa 2. Darab Y. Bahagi kita letak jadi per. So bawah ni 2 darab X darab Y. Mudahlah nak potong. Okey. Y dengan Y. Habis kan? So X dengan X. Habis kan? So 2 darab 1 bagi dengan 2. Ni bagi dengan 2 dapat 3. So yang tinggal adalah 3X. Ni soalan permudahkan. Soalan permudahkan ni soalan lebih kepada tingkatan 1 lah. Okey, lebih pada soalan tingkatan 1. Kalau soalannya pecahan. Okey, kalau soalannya pecahan. Contoh. Okey, contoh. K per 5. Okey, darab dengan negatif 25. Ni macam-macam pula kau. 5H darab dengan negatif 5KH. Katalah soalan macam tu. Okey, katalah soalan macam tu. Okey, katalah soalan macam ni. So awak tengok. Yang pertama, kalau cara tak pandai lah. Cara tak pandai. Cara simple kita nak buat. Okey. Kalau orang pandai tak ada masalah. 5 potong je macam tu. Tapi kalau kita tak mahir, kita boleh buat. Tulis satu-satu. K darab. Okey. Negatif 25. Darab. K darab H. Yang per ni buat kat bawah. Okey. 5 darab H. Huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. H dengan H habis. 5 darab 1, 5 darab 5. So kita nampak ada negatif. Jadi jawapan dia negatif 5. K darab K, K kuasa 2. Memanglah kalau yang mahir, okay, kalau yang mahir tak ada masalah. Kalau yang mahir dia boleh buat terus. 5, ni 5 kalau yang mahir. Allah Akbar. Okay. H dengan H. Sama juga. Ni negatif 5. So, negatif 5. K darab K, K kuasa 2. Sama je. Cuma cikgu tunjuk cara mudah ni. Ni cara mudah ni. Cara mudah ni jaranglah silap. Okay. Tapi kena tengok markah. Kalau markahnya banyak, maksudnya jalan kerja dia banyak lah. Okay. Jalan kerja dia banyak. Okay. Kalau soalan dia
Soalan mudah je. Soalan mudah je. Soalan mudah je. Kalau soalan dia tambah dengan tolak. Okey, tambah dengan tolak, pemudahkan, tambah dengan tolak. Okey, dalam tu soalan permudahkan tapi ada operasi tambah dengan tolak je. Okey. Soalannya. Macam ni 9, contohlah. J tolak 2K. Okey. Tambah. Allahu Akbar. Okey. Tambah 10J tambah 7. Okey. Tolak 8K tolak 4. Dia kata permudahkan. Soalannya adalah permudahkan. Dalam ni kalau cikgu tanya ada berapa sebutan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Ada berapa pemboleh ubah? J, K. So ada 2 pemboleh ubah. Okey. Dalam soalan ni ada 6 sebutan. Okey. 6 sebutan algebra, 2 pemboleh ubah. So soalan dia permudahkan. Bila permudahkan, step pertama kena buka kurungan ni. So awak tulis 9J tolak 2K tambah 10J tambah 7. Yang ni bila nak buka kena, sebab tolak kena hati-hati Tolak 8K tolak dengan tolak tambah 4. Cikgu tak letak apa-apa nombor pada depan ni. So, bila berlaku macam ni, tak nak silap, letak sebutan yang serupa setempat. So, sebutan serupa. J dengan J. Okay. 9J. Bila kita nak letak setempat, bawa sekali dengan dia punya operasi kat depan ni. Tambah 10J. Okay. Ada lagi tak J? Tak ada. Boleh macam-macam keluar. Ada lagi tak J? Tak ada dah. Okay, ambil K pula. K dengan K. So, tolak 2K. Tolak 8K. Okay, dah habis dah K. So, nombor pula. Nombor yang ni dengan yang ni. Tambah 7. Tambah 4. Dia sama geng, kita selesaikan geng. Jangan main tambah orang punya. Tambah geng kita je. So, 9 tambah 10. 19. J. Ni tolak. Dua-dua tolak. Okay. Hutang RM2. Hutang lagi RM8. So, tolak 10K. 7 tambah 4. Tambah 11. Okay. Tambah 11. 1 sebutan. 2 sebutan. 3 sebutan. Yang ini dengan yang ni jangan pandai-pandai nak tambah. 19 tambah 10 tak boleh. Sebab ini J. Ini K. Maksud dia, katalah cikgu tulis 2A tambah B. Kenapa awak tak boleh tulis sama dengan 3AB? Contoh macam ni. Dalam bulat ni ada A dengan A, 2B. Dalam ni. Tambah dengan dalam ni ada B. Kan awak belajar masa tadika. Mana boleh letak sekali ni B, ni yang ni. Masa tadika cikgu ajar awak. Segitiga, 2 segitiga. Tambah dengan 1 segi 4. Mana boleh segi 4 ni nak jadi segitiga? Konsep dia macam tu lah. Okay, konsep dia macam tu. Ni geng lain, ni geng lain. Okay. Nak habiskan ni. Cikgu tunjuk satu lagi yang bahagian tingkatan 1, algebra. InsyaAllah cikgu prepare untuk linear pula. Kalau linear, dalam linear tu ada persamaan serentak. Okay. So kita akan buat fokus lebih kepada persamaan serentak. Okay. Linear pemboleh ubah ada berapa. So hari ni kita habiskan untuk algebra ni. Bahagian mudah. Okay. Contohnya, soalan darab dan pemudahkan. Okay.
darab dan pemudakan. Dalam darab tu ada bahagi juga. Okey? Dalam darab tu ada bahagi juga. Okey, soalan dia. Soalan dia, negatif 5R S kuasa 2 darab Allah Akbar. 2 ish. Darab 2. Ya Allah, Tuhanku. 2 U. Sorry. 2 U T kuasa 2. Okey. Bahagi 15 R S T. Katalah soalan macam ni. Okey. Dia ada darab, dia ada bahagi. So, untuk cara, boleh ikut cara tekan satu, buat satu-satu. Sama dengan negatif 5 darab R darab S darab S darab 2 darab U darab T darab T yang bahagi tak bawah. Okey. Negatif 15 darab R darab S darab T. Okey. So nampak. Sekarang cikgu buat ni. T dengan T. S dengan S. Ada R tak? R dengan R. So nombor dengan nombor. Okey. Ini negatif lah. Bagi dengan 5 dapat 1. Bagi dengan 5 dapat 3. Tengok apa yang tinggal kat atas, apa yang tinggal kat bawah. Yang pertama S. Yang kedua 2. Yang ketiga U. Yang keempat T. So sama dengan 2. Nombor kat depan R, S, T, U. Alphabetical order. R, S, T, U. So S dulu. S, T, U. Okay? S, T, U. 2 dekat depan. So yang bawah. Bawah semua dah potong kecuali 3. Per dengan 3. Cara tulis jawapan macam ni boleh. Macam ni pun boleh. 2/3 S, T, U. Sama je nilai dia macam ni. Okey? Cuma dalam PT3, kita tak galakkan awak tukar ni jadi pecahan. Pecahan ni tukar jadi perpuluhan. Sebab kadang-kadang bila tukar jadi perpuluhan, dia jadi bukan nombor nisbah. Maksudnya, dia jadi panjang je. Macam ni akan jadi 0.6666 panjang. Ni bukan nombor nisbah. So, dah jadi susah lah. Okey? Okey. Yang terakhir sebelum kita tamatkan sesi pagi ni. So tengok, cikgu bagi last soalan. Okey, last soalan. Terima kasih untuk yang join. Okey. Last soalan. Kalaulah, okey. Soalan dia adalah cara macam mana nak kenal pasti bilangan faktor bagi bilangan faktor bagi satu ungkapan algebra. Okey? Katalah ungkapan dia macam ni. Cikgu bagi mudah je. 6 X kuasa 2 Y. Okey? Dia tanya, nombor ni ada berapa faktor? Allahu Akbar.
Nombor ni ada beberapa faktor. Yang pertama kita kena fikir yang ni juga. Yang ni pun ada banyak faktor. 6 ni, faktor bagi 6 adalah 1 darab 6. So 1 dengan 6. 2 darab 3. So untuk 6 sahaja, faktor dia 1, 2, 3 dan 6. Untuk X kuasa 2Y, okay? X kuasa 2Y. Yang ni boleh jadi X darab X darab Y. Okay? Okay? X kuasa 2 darab Y. X Y darab X. Maksudnya banyak lah. Kalau dia bagi macam ni, dia boleh tanya soalan dia yang manakah antara berikut faktor bagi ini. Okay, contoh dia tulis 2XY. Betul tak? Maksudnya betul lah. Sebab ini boleh dibahagi dengan ni. Kalau awak tengok kat mana? Ni ada 2. Dalam ni ada X dengan Y. So 2XY. Betul lah faktor dia. Kalau dia kata X, Y kuasa 2. Betul tak? Sedangkan Y 1 je. So ni salah. Okay? Itu cara nak kenal pasti dia. Okay, kalau cikgu tulis 6Y. Adakah 6Y ni faktor bagi yang ni? Betul. Sebab ada 6, ada Y. So maksudnya dalam ni, faktor bagi ni sangat banyak. Antaranya. Okay. 1, 2, 3, 6. Okay. Lepas tu X, Y. X kuasa 2. X, Y. Okay. Sorry. X, Y. 2X. 3X. 2Y. 3Y. Banyaklah. Kalau senaraikan banyak. Sebab dia ada kuasa dia nak dapat benda tu. Okay. So, rumusan untuk hari ni. Apa yang awak dah belajar hari ni. Kalau dalam soalan bahagian A, dia ada banyak teknik dia untuk jawab. Yang pertama, daripada soalan tu awak selesaikan ikutlah nak faktorkan nak darab ke ataupun daripada jawapan awak test. Okay? Daripada jawapan awak test sama ada yang dikembangkan tu sama tak dengan faktor di bawah. Okay? So dalam algebra hari ni awak belajar. Dalam algebra hari ni awak belajar. Yang pertama, kembangkan soalan yang mula-mula. Okay? Yang kedua, faktor. Faktorkan. Yang ketiga, awak belajar senarai faktor. Faktor dia apa? Okay? Yang keempat, awak buat proses pemfaktoran. Okay? Dalam faktor ni, okay? Cikgu fokus dekat faktor sekejap. Untuk faktorkan ni, katalah soalan dia macam ni. Okay? Senaraikan faktor yang tadi. 6X kuasa 2Y. So, awak nak senaraikan faktor dia, paling mudah awak buat ni. Pembahagian berulang. Okay? Faktorkan, boleh nombor bernana, boleh bukan nombor bernana. Tak ada masalah. X kuasa 2Y. So, yang pertama kita buat ni. Bagi dengan 2. 2 darab berapa? 6, 3. X kuasa 2Y. Bagi lagi. Bagi dengan 3. So, habis dah tinggal X kuasa 2Y. Bagi lagi dengan X. So, X darab X baru X kuasa 2. Tinggal yang ni. Bagi lagi. Okay. Bagi lagi dengan X. So, tinggal Y. Asas untuk faktor yang ni adalah 2, 3, X, X, Y. Okay. Tapi, kalau berbentuk pecahan macam ni. Okay. Ni 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kalau tengoklah. 2, 3, X, X, Y. Okay. Daripada yang ni, ada 5 ni, boleh bentuk macam-macam lagi. Maksud dia, 2 dengan X. So, 2X. Okay. 2 dengan Y. 2Y. 2, 3X. So, 6X. 2, 3Y. 6Y.
Okay, 3xx. So, 3x kuasa 2. Nampak tu cara dia lah. Sebab cikgu bagi nombor ni besar. Kalau nombor yang kecil, lagi mudah. Okay, nombor yang kecil lagi mudah. So, ni saja hari ni. Sorry kalau cikgu salah cakap ke apa ke. So, cikgu harap kertas 2 yang kita nak bincang esok, Algebra 2, bahagian C. Sebab bahagian C ni, soalan dia banyak lah. Ada, kalau print ada 14 muka surat kot. Cikgu buat muka surat tu besar sebab nak tulis jawapan. Jadi, cikgu minta kalau boleh tolong buat dulu. Tahu ada yang cakap cikgu tak reti. Tak apa. Cuba dulu setakat mana yang awak boleh buat. So esok bila bincang nampaklah bahagian mana yang sebenarnya awak lemah. Kalau yang ni cikgu minta tolong, okay, bila awak PM cikgu jawapan tu, cikgu nak tahu berapa betul. Okay. Kalau betul semua Alhamdulillah. Kalau ada bahagian yang salah, dah boleh nampak lah kelemahan bahagian mana. Okay. Dan cikgu minta esok kita mula 9.30. Sebab kelas esok 9.30. Kalau 9.30 tu, sebab sebelum tu awak ada kelas lain. Okay, awak ada kelas lain. So cikgu akan, link akan bagi awal macam tadi. Link kita bagi awal. So kita akan mula 5 minit selepas tu. Tunggu ramai sikit masuk. Kalau boleh awak dah prepare lah dengan kertas tu. Okay, dah prepare masa nak jawab. Sebab yang tu fokus dia panjang sikit. Kalau awak tanya, cikgu nak bincang sampai nombor berapa? Sampai habis pukul 11 kita stop lah. Okay. Dan cikgu minta kalau lah masa cikgu tengah terangkan ni, kalau ada nak tanya tak ada masalah. Bunyikan suara tanya je. So